Saya Mahfuzah binti Zakaria, P137626 akan membentangkan isu-isu sunan daripada kitab Sunan Abu Dawud. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Arif bin Nazri selaku pensyarah saya untuk Maktabah Al-Hadis untuk semester ini. Saya mulakan dengan pendahuluan. Imam Abu Dawud adalah seorang ilmuwan dalam bidang hadis. Beliau menyusun sebuah kitab yang disebut Sunan Abu Dawud. Nama sebenar Imam Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al-Ashyas bin Bashir Al-Azdi As-Sijistani. Merupakan tokoh ahli hadis yang menghafal dan memahami hadis beserta ilatnya. Sebelum beliau dewasa, beliau telah melakukan rihlah ilmiah dan belajar hadis disebabkan oleh kecintaan beliau kehadap ilmu-ilmu berkenaan dengan hadis. Seterusnya, kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud menghimpun sebanyak 500,000 hadis, tetapi hanya memuatkan 4,800 hadis sahaja di dalam himpunan hadisnya. Abu Dawud mengambil masa hampir 20 tahun bagi menghasilkan kitab hadisnya. Beliau membuat beberapa siri perjalanan bagi berjumpa periwayat hadis yang terulung pada zamannya dan mengumpulkan hadis yang paling tulen yang diriwayatkan kepada periwayat-periwayat yang ditemuinya. Memandangkan Abu Dawud mengumpulkan hadis yang belum dihimpunkan sedemikian rupa, sunannya diterima sebagai karya piawai oleh sarjana Islam. Seterusnya, saya akan masuk tentang isu terhadap Sunan Abu Dawud. Kalau kita tengok, kitab Sunan ini juga mempunyai kritikan, walaupun terdapat banyak ujian terhadap kitab ini, namun terdapat juga kritikan-kritikan di dalam kitab, iaitu kalau kita tengok yang pertama daripada kritikan mengenai isu yang diutarakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Oleh kitab ini boleh dipecahkan dalam beberapa aspek seperti: pertama, tidak ada penjelasan tentang kualiti suatu hadis dan kualiti sanadnya. Kedua, adanya hadis yang dhaif dalam pandangan para ahli hadis, sementara penjelasan tentang kedhaifannya tidak diberikan penjelasan oleh Imam Abu Dawud. Yang ketiga, sikap toleransi Abu Dawud terhadap hadis oleh sejumlah ulama yang dinyatakan dhaif menyerupai dengan sikap Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat hadis dhaif adalah hadis hasan. Okey. Seterusnya kita tengok pula kata-kata daripada At-Tirmizi. Di antara kelemahan kitab Sunan adalah hal rawinya. Dia mengatakan Abu Dawud tidak mengambil riwayat dari rawi yang tertuduh dusta matruk di dalam sunannya, tetapi rawi yang mungkar masih diterima riwayatnya dan dengan penjelasan kemungkarannya. Contoh yang diberikan, misal hadis yang mengandungi wahan syadid, yang bererti hadis itu dinilai dhaif meskipun dijelaskan kedhaifannya. Juga menyatakan penyataan perawi yang bernama Haris ibni Wajih misalnya adalah rawi yang mungkar dan dengan begitu hadisnya lemah. Mengenai hal yang berhubungan dengan intiqa disebut dengan jelas, misalnya dalam bab Kaifa al-Mashhur, ia menjelaskan bahawa perawi yang bernama Sa'ur bin Yazid tidak berjumpa dengan rawi berikutnya, iaitu Raja Ibnu Hamimah. Adapun hadis yang tanpa komentar, Ibnu Rushd mengatakan bahawa hadis tersebut sahih menurut Abu Dawud. Namun menurut Ibnu Salah, hadis yang demikian itu darjatnya hasan dan mungkin dhaif. Ini daripada pandangan At-Tirmizi. Seterusnya, pandangan daripada
Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi, beliau telah mengkritik beberapa hadis yang dicantumkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan memandangnya sebagai hadis-hadis maudhu, iaitu palsu. Jumlah hadis tersebut sebanyak 9 buah hadis. Dia telah kaji dan terdapat 9 buah hadis yang palsu di dalam Sunan Abu Daud. Seterusnya, daripada pandangan Jalaluddin Al-Sayuti, telah memberi tanggapan sekaligus sanggahan terhadap kritikan-kritikan tersebut. Walaupun kritikan-kritikan itu diterima, maka sebenarnya hadis-hadis yang dikritik itu sangat sedikit. Jumlahnya berbanding yang banyak yang sahihnya daripada kitab Sunan Abu Daud ini. Dan hal ini tidak ada pengaruh yang sangat bererti terhadap kitab Sunan ini seperti referensi ulama. Yang dijadikan sebagai kitab ini dijadikan reference oleh ulama-ulama, ya. Okey, seterusnya. Kita tengok pula pandangan daripada Nawir Yuslim daripada kitab induk. Sikap toleransi Abu Daud terhadap hadis dhaif seperti yang dinyatakan oleh sejumlah ulama adalah serupa dengan sikap Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana yang dimasukkan hadis dhaif tersebut adalah hadis hasan. Okey, seterusnya daripada Imam An-Nawawi. Ada beberapa hadis dalam Sunan Abu Daud yang zahirnya dhaif, akan tetapi Imam Abu Daud tidak menjelaskannya. Okey. Tidak ada penjelasan sahih atau hasan dari ulama untuk diikuti dan dijadikan pegangan. Namun pendapat yang hak, hadis tersebut adalah hasan. Okey, seterusnya kita tengok. Saya bagi contoh untuk memperjelaskan apa yang isu ni. Salah satunya saya ambil tentang hadis tentang khitan wanita. Okey, kalau kita tengok Imam Abu Daud telah mengeluarkan satu hadis daripada di dalam kitab sunannya. Kita kaji sikit tentang khitan, iaitu khitan wanita ini, iaitu dari sudut matan hadis tentang khitan wanita pada prinsipnya tidak ada masalah. Okey, maksudnya hadis tersebut tidak ada percanggahan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan spesifikasi perintah untuk melakukan khitan baik lelaki maupun perempuan. Kemudian, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir kerana hadis tentang khitan perempuan hanya terdapat di dalam Sunan Abu Daud. Sehingga hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis ahad yang gharib kerana hanya diriwayatkan oleh periwayatan yang terbatas satu orang di dalam setiap tingkatan. Dan gharibnya di sini adalah gharib mutlak kerana penyendirian ini berkaitan dengan jumlah perawi, iaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Terus ni kita tengok apa pandangan yang daripada sudut sejarah pula. Hadis ini, kalau kita tengok, jika dilihat dari segi asbab al-wurud hadis, bahawasanya dalam hadis tersebut dijelaskan bahawasanya dahulu ada seorang perempuan yang dikhitan di Madinah. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah SAW memberi kebenaran agar beliau memotong atau mengkhitan jangan terlalu banyak. Kerana hal tersebut dapat mengakibatkan kekurangan nikmat dalam hubungan seksual. Dengan demikian, secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW melarang khitan perempuan sekiranya bertujuan untuk menyakitkan perempuan seperti upaya menahan terhadap nafsu dan hasad seksual. Nabi Muhammad SAW menganggap persoalan khitan perempuan sebagai satu kemuliaan, namun kebiasaan khitan perempuan harus disesuaikan dengan sifat kemanusiaan yang harus sentiasa dijaga agar dapat memenuhi hasrat syahwatnya dengan baik tanpa adanya sekatan. Okay, kita tengok yang seterusnya. Hadis ini kemudian tidak bertentangan dengan akal. Dalil di dalam Al-Quran tidak ada yang menyinggung masalah khitan perempuan. Masalah khitan dalam Islam banyak bercermin dengan perbuatan Nabi Ibrahim AS. Dalam kacamata usul fiqh ini disebut syar'u man qablana. Kebiasaan tersebut
dapat tetap dilakukan manakala menimbulkan maslahat bagi kaum perempuan. Oleh kerana itu, kebiasaan khitan perempuan yang sederhana atau normal seperti hanya memotong sedikit sahaja atau hanya sebatas seremonial, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Islam. Namun, suatu perkara yang tidak ada sandarannya, kalau kita tengok ia tidak ada sandaran dan dimaknai dengan bid'ah. Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, daripada pandangan tiga perkara tersebut, dapat disimpulkan bahawa hadis tentang khitan bagi perempuan dalam Sunan Abu Daud nombor indeks 5271 koleksi Sunan Abu Daud ini sanadnya adalah dhaif kerana perawinya yang tidak jelas dan janggal iaitu Abdul Wahab Al-Kufi. Kemudian perawi yang majhul mursal iaitu Muhammad bin Hasan sehingga menyebabkannya lemah hadis tersebut. Begitu juga dengan kandungan matan hadis. Secara jelas di dalam Al-Quran tidak ditemukan perintah untuk melakukan khitan baik lelaki maupun perempuan. Kemudian hadis di atas juga tidak mempunyai pendukung hadis lain iaitu dari kutub Al-Sittah, yang mana ini hanyalah dikeluarkan dari Abu Daud sahaja. Hadis ini adalah hadis ahad gharib. Jadi dari segi sanad maupun matan, hadis ini bernilai dhaif. Rumusan. Hadis-hadis yang dibuat dalam kitab Sunan Abu Daud ini tidak semua masuk kategori sahih kerana Abu Daud juga memasukkan hadis-hadis dhaif atau lemah baik dilihat dari segi sanad maupun matannya. Oleh kerana itu, persoalan ini menjadi sasaran untuk mengkritik Abu Daud. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahawa beberapa hadisnya maudhu'. Namun kritikan dibantah oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dengan alasan ribuan hadis yang sahih dalam Sunan Abu Daud adalah petunjuk nilai keabsahan Sunan Abu Daud sebagai kitab hadis ketiga setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Manakala Imam Ghazali menyatakan kitab Sunan ini di kalangan ulama sudah cukup untuk dijadikan landasan sebagai landasan hukum ataupun hujah. Kesimpulan daripada isu yang saya present ini iaitu walaupun terdapat isu-isu yang mengkritik tentang isi-isi yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Daud, terdapat juga ulama-ulama yang memberi komentar tentang kritikan tersebut. Sehubungan dengan itu, dapatlah disimpulkan bahawa isu-isu yang dikritik sememangnya perlu untuk dibahaskan dan sebagai penuntut ilmu perlu cakna dengan ilmu yang diketengahkan agar menjadi satu bahan untuk perbincangan. Huraian sangka dari ulama untuk menjawab kritikan sangat diperlukan untuk mempertimbangkan kedudukan dan keabsahan satu-satu bahan. Sehubungan itu, huraian yang didapati di atas dapat memberi gambaran kepada kita tentang kitab Sunan Abu Daud ini telah disepakati oleh majoriti ulama sebagai kitab yang standard dan termasuk dalam kelompok kutub As-Sittah walaupun terdapat isu yang di atas. Dengan itu, sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.